Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi tentang bagaimana meningkatkan motivasi murid dalam hafazan melalui program Halaqah Hafazan Al-Fatih atau kita sebut HHAF. Nama Al-Fatih diambil daripada nama Musalla Al-Fatih, iaitu musalla ataupun surau sekolah kami, iaitu di SK Tambiran. Baiklah, isu di SK Tambiran ini ialah murid-murid tidak mahu melibatkan diri dalam pertandingan hafazan sama ada di peringkat sekolah ataupun peringkat daerah. Yang mana puncanya adalah kerana murid-murid tidak ada persediaan. Murid-murid tidak menghafal surah-surah yang telah diberikan oleh guru. Jadi, refleksi kajian ini seperti biasa pada awal apabila kita menerima surat makluman daripada berkenaan dengan pertandingan hafazan, biasanya kita akan baca dulu. Kemudian kita berbincang bersama dengan panitia dalam PLC. Dalam perbincangan tersebut, kita mulalah untuk memilih siapakah calon-calon peserta yang boleh mewakili sekolah. Biasanya kita akan pilih murid tahap 2. Sebab pada kita ialah murid tahap 2 dah besar, murid tahap 2 pandai baca Quran, murid tahap 2 mudahlah, senang disuruh. Kita beranggapan sebegitu. Jadi bila kita dah pilih murid yang kita rasa okey, dia boleh jadi wakil sekolah, dan kita jumpa murid tersebut, kita bagi senarai surah, awak balik, awak hafal surah yang ini dalam tempoh 3 minggu ataupun 1 bulan macam tu awak hafal, nanti cikgu akan tasmik. Cuma masalah kita sekarang ini ialah apabila kita buat benda ini, buat perkara ini, akhir sekali bila kita dah sampai waktu kita tasmik, tanya murid kata dia belum hafal. Dia baru hafal, kalau dah hafal pun baru 2 ayat. Jadi kita dah kesentukan masa. Daripada disebabkan inilah kita mula terfikir, macam mana nak buat ni? Apa yang perlu kita buat? Kenapa masalah ini setiap tahun kita hadapi? Kita pula, SK Tambiran ini merupakan sebuah sekolah TS25. Kita dah tahu dah peranan ataupun tanggungjawab sekolah TS25 ini adalah untuk mencapai kemejadian murid. Jadi di mana kemejadian muridnya? So kita mula terfikir-fikir dan kita rasa okey, kita buat kajian. Jadi fokus kajian ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid, iaitu murid tak hafal surah yang kita dah tetapkan. Murid-murid ni kalau kita tanya tentang, kita tanyalah, okay, awak nak masuk pertandingan tak? Memang mereka akan jawab, suka cikgu, nak cikgu, masing-masing semua nak. Tetapi bila kita sambung hujungnya pertandingan hafazan, so mereka akan, okeylah cikgu, tak apalah, tak nak lah kan. Sebab tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi ini adalah disebabkan tidak ada persiapan untuk menghafal surah yang diberikan. Jadi kajian kali ini kita sasarkan semua murid tahap 1 dan tahap 2 SK Tambiran. Maknanya semualah kita buka kepada semua. Okay, tak apa, kita cuba buat kajian ini. Dan kita lihat pula kepada objektif kajian. Secara umumnya, kami di SK Tambiran ini memang mahu murid-murid ini mempunyai 6 aspirasi murid. Kita mahu murid-murid SK Tambiran mesti ada ciri-ciri 6 aspirasi murid seperti mana yang terkandung di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kita mahu murid kita berpengetahuan, kita mahu mereka boleh berfikir, ada kemahiran berfikir, ada kemahiran memimpin, ada kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Itu secara umumnya. Kita lihat pula objektif khusus untuk kajian ini, pertama sekali sudah tentu untuk meningkatkan motivasi murid dalam hafazan. Yang kedua, kita mahu menyediakan persekitaran yang boleh membantu murid untuk menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, kita mahu ada pelibatan ibu bapa secara langsung dalam usaha membantu murid menghafal Al-Quran. Baiklah, seterusnya. Untuk memulakan kajian, pertama sekali kita perlu membuat analisis kepada tinjauan masalah. Kita perlu buat tinjauan masalah dulu. Jadi, apa yang kami buat ialah kami melaksanakan tinjauan masalah ini dengan cara pemerhatian. Saya yakin
Guru-guru merupakan individu yang yang paling dekat dengan murid. Guru-guru inilah yang tahu tahap kemampuan murid, tahu mana satu boleh baca, mana satu tak boleh baca, yang mana boleh dipolish. Guru tahu, guru kenal murid-murid ini. Guru kenal ibu bapa murid, tahu latar belakang keluarga murid. Jadi melalui pemerhatian apa yang kita dapati, murid-murid ini sebenarnya kurang mendapat sokongan moral dari keluarga. Untuk makluman, SK Tamirat ataupun Kampung Tamirat ini sebenarnya terletak di luar bandar. Kebanyakan ataupun majoriti penduduk di situ merupakan nelayan, merupakan mereka yang bekerja sendiri, yang menjual makanan di gerai-gerai. Kita faham keadaan itu. Kita faham bagaimana sosioekonomi mereka, bagaimana latar belakang keluarga mereka. Jadi, melalui pemerhatian juga kita dapati, okey, persekitaran murid tidak membantu mereka dalam menghafal. Seterusnya ialah hafalan kendiri merupakan satu proses yang sukar dan membosankan. Kami bagi kepada murid CD, kami bagi kepada murid audio. Awak bawa balik nanti awak dengar. Tiap-tiap hari awak dengar, insya-Allah awak akan hafal. Itu caralah salah satu, mungkin kita bagi mudah lah kan. Tapi murid tetap tak hafal lah. Sebab bila buat hafalan kendiri, mereka berseorangan. Mereka nak dengar seorang, mak bapak pun sibuk, tiada kurang mendapat sokongan, persekitaran pun tidak membantu. Jadi ini menyebabkan mereka rasa boring lah kan membuat hafalan kendiri. Yang kedua, kita meninjau masalah dengan cara membuat temu bual. Guru GPI masuk dalam kelas, kemudian kita temu bual. Kita menggunakan kaedah temu bual kerana kita mahu mendapatkan jawapan yang ikhlas, jawapan yang sebenar daripada murid. Jadi, murid kata, saya tak nak masuk sebab saya tak pandai baca Al-Quran, cikgu. Memang ada murid yang tidak pandai baca Al-Quran. Tapi murid-murid yang kita target, murid-murid yang boleh baca Al-Quran pun menjawab jawapan yang sama. Kerana pada mereka, sebab mereka tak ada keyakinan, mereka rasa macam alah susah lah kan, susah nak ingat, banyak sangat ni cikgu surahnya. Kita memang tidak nafikan, memang susah, memang banyak surah yang nak dihafal. Mereka pun kata cikgu kurang sokongan ibu bapa, malaslah cikgu, saya suka bermain. Okey, dan kita juga membuat tinjauan masalah, kita melihat kepada persekitaran. Kita tidak mahu meletakkan isu ini disebabkan okey kamu tak hafal ini disebabkan oleh murid-murid lah, sikap kamu semua kan, kita menyalahkan murid saja, tidak. Kita melihat juga kepada diri kita sendiri. Apa betul ke yang kita buat sebelum-sebelum ni? Sekolah kita ni ada buat tak pertandingan hafazan? Ada pertandingan tu. Tapi bila kita semak-semak semula, rupa-rupanya pertandingan yang kita buat itu merupakan satu program jangka masa pendek. Okey, budak hafal. Kita pun tak ada macam target betul-betul kan. Okay, sekarang kita buat pertandingan, okey, kita tanya-tanya, okey, budak dah menang. Okey, budak menang dapat hadiah. Okey, itu saja. Kita tak ada nak follow up, kita tak ada buat benda-benda tu. So, jangka pendek, habis je pertandingan, habislah hilang hafalan dia orang semua kan. Baik, yang kedua, kita dapati sebenarnya okey, kita tak pernah membimbing atau memperkenalkan teknik hafazan ini kepada murid-murid. Dah suruh mereka hafal tapi kita tak bimbing mereka, kita tidak memperkenalkan teknik-teknik hafazan kan, macam mana cara nak hafal, kita tak ada buat benda tu. Dan seterusnya memang kita tidak ada program untuk meningkatkan motivasi murid dalam menghafal. Baiklah. Daripada situ kita dah mula membuat refleksi kan, kita dah sedar dah ni ada apa yang perlu kita buat. Daripada data-data yang ada tu, kita mula mengorak langkah. Jadi langkah ataupun tindakan pertama ialah kita membuat jaringan bersama dengan PIBG. Alhamdulillah, SK Tamirat mempunyai seorang YDP PIBG iaitu Encik Saini yang cenderung kepada aktiviti-aktiviti keagamaan. YDP PIBG sendiri kata, dia memang ada hasrat. Dia nak kalau boleh setiap rumah dekat kampung Tamirat tu dapatlah menghidupkan amalan baca Quran, membudayakan amalan baca Quran di rumah. Bila kita dengar, okey, ini hasrat PIBG, hasrat YDP, kita pula ada masalah ni, masalah dengan hafazan ni, ada juga kaitan dengan Al-Quran. Jadi, kita pun buat perbincangan bersama-sama.
Dan bincang, akhirnya PIBG bersetuju. Dia akan menyumbang hadiah galakan sebagai motivasi kepada murid. Kerana isu kita tadi, bila kita dapat kita buat analisis, kita dapat tahu, okey, murid tidak bermotivasi. Dan kita kena carilah satu benda yang boleh memotivasikan murid. Jadi PIBG kata kita bagi hadiah galakan. Dan program yang kita buat ini, program Halaqah Hafazan Al-Fatih ini merupakan satu program anak angkat lah, program angkat kepada PIBG. Baiklah, kita dah berbincang. Kemudian kita buat tindakan seterusnya, iaitu kita mula mempromosi program HRAF ini. Kita bukan buat biasa-biasa, kita memang buat besar-besaran sebab target kita program ini kita akan buat sepanjang tahun. Program ini akan kita buat bertahun-tahun. Program ini memang kita perlu promosi, kita nak brandingkan program ini. Jadi kita mula membuat hebahan dalam kelas. Masuk kelas kita bagi tahu dengan murid melalui surat rasmi, kita edar kepada semua ibu bapa SK Tamirat tentang pertandingan yang tentang program yang kita nak buat ini. Kita war-warkan melalui Facebook sekolah, melalui Facebook Musolah Al-Fatih. Okey, dan daripada hasil promosi itu kita dapati seramai 48 orang murid yang terdiri daripada murid tahun 1 hingga tahun 6 mendaftarkan diri untuk join program HRAF ini. Perkara yang sebelum ini kita rasa susah, tetapi sekarang ini kita dapat lihat, 48 orang murid tahun 1 hingga tahun 6. Kami di SK Tamirat mempunyai 500 lebih orang murid. Jadi sebelum ini kita nak dapat seorang pun susah. Sebelum ini kita yang memilih, kita pilihlah murid tahap 2 kan. Tapi rupa-rupanya bila kita buat begini, kita dapat lihat, okey, kita dah mampu untuk menarik minat murid. Maksudnya di sini motivasi dia dah ada. Dah ada sedikit. Kerana apa motivasi dia dah ada? Kerana untuk permulaan ini, motivasi mereka ini adalah disebabkan oleh tawaran hadiah yang lumayan yang disediakan oleh PIBG bagi menarik minat murid untuk join program HRAF ini. Okey, kita lihat. Ini antara hadiah yang ditawarkan. Hadiah utama kita akan beri kepada 3 orang. Okey, 3 orang yang mana mereka ini akan dapat wang tunai sebanyak RM350 tunai. Kemudian mereka yang berada di kategori 1 iaitu murid tahun 1 dan tahun 2 yang menang ini, Johan akan mendapat RM200, kedua RM150, ketiga RM100. Kategori 2 iaitu tahun 3 dan tahun 4 up RM50 daripada kategori 1. Kategori 3 iaitu tahun 5 dan tahun 6 up RM100 daripada hadiah kategori 1. Dan jumlah keseluruhan hadiah yang ditawarkan adalah sebanyak RM2,350. Tindakan kita yang ketiga iaitu pelaksanaan HRAF itu sendiri, Halaqah Hafazan Al-Fatih. Program ini kita buat hafalan ini di rumah bersama ibu bapa setiap hari. Maknanya program ini memang 100% program bersama dengan ibu bapa. Kita pihak sekolah hanya menyediakan rekod hafazan senarai semak, so ibu bapa boleh tanda tik surah-surah yang telah dihafal oleh murid. Jadi untuk bukti kita akan minta ibu bapa menghantar gambar sesi hafazan di rumah. Jadi kita dapat lihat, okey, betul mereka ada melaksanakan HRAF ini di rumah. Dan para peserta pula perlu berusaha untuk mencapai bilangan surah yang ditetapkan. Peranan GPI adalah untuk memberi sokongan moral, menyimak bacaan dan membetulkan tajwid murid-murid ini. Peranan GPI akan memberi sokongan moral, menyimak bacaan dan membetulkan tajwid. So masa di sekolah GPI akan panggil, nak semak bacaan apa yang murid-murid dah hafal. Baiklah, sekarang ini kita lihat pula garis masa program HRAF ini. Program HRAF ini bermula daripada bulan Mac. Kita membuat analisis data seperti yang telah ditunjukkan tadi. Kemudian pada bulan April kita sudah membuat perancangan HRAF ini bersama dengan PIBG. Pada bulan Mei kita mula membuat promosi dan juga pendaftaran. Dan berlakunya HRAF ini adalah pada bulan Jun, Julai, Ogos dan September. Kita ada 4 bulan untuk murid-murid ini membuat persediaan.
Dan setiap bulan kita akan laksanakan saringan dan juga tasmik. So kita ada saringan 1, saringan 2, saringan 3 dan saringan 4 yang kita buat setiap bulan. Dan pada bulan Oktober kita akan buat penilaian akhir HF. Pada bulan November pula kita buat perancangan kem tahfiz hikmah, dan pada bulan Disember kita melaksanakan kem tahfiz. Baiklah, tindakan kita yang keempat ialah kita membuat saringan peserta. Seperti yang telah dimaklumkan tadi, kita ada 3 kategori. Kategori 1 untuk murid tahun 1 dan tahun 2. Bilangan surah yang perlu mereka hafal masa final nanti keseluruhannya berjumlah 23 surah, iaitu daripada surah Al-Fatihah sehingga Ad-Duha. Bilangan surah untuk setiap saringan pula kita tetapkan. Saringan 1, murid perlu hafal 7 surah. Apabila murid dah berjaya menghafal 7 surah ini, kemudian mereka layak ke pusingan berikutnya, dan ketika saringan 2, jumlah keseluruhan surah yang mereka perlu hafal adalah sebanyak 13 surah. Ini bermakna selepas saringan 1 berakhir, mereka perlu membuat hafalan yang baru 6 surah, menjadikan jumlah keseluruhannya 13 surah. Kemudian saringan 3, 18 surah, saringan yang keempat 21 surah. Baiklah, kita lihat pula kategori yang kedua, iaitu murid-murid tahun 3 dan tahun 4. Bilangan surah 30 surah. Al-Fatihah sehingga At-Tariq. Saringan 1, 10 surah. Saringan 2, 15 surah. Saringan 3, 23 surah. Saringan 4, 27 surah. Dan kita lihat kategori 3. Kategori 3 adalah untuk murid-murid tahun 5 dan tahun 6 yang mana mereka perlu menghafal sebanyak 38 surah, iaitu daripada surah Al-Fatihah hingga surah An-Naba. Tetapi setiap saringan mereka ada surah-surah, bilangan surah yang tertentulah. Bukan bermaksud 38 surah ini saringan 1, tidak. Jadi 38 surah ini sepanjang program ini berlangsung. Dan kita target habis saringan yang keempat 35 surah. Kemudian kita nak masuk final, mereka perlu buat 3 tambah 3 lagi surah baru, menjadikan jumlah keseluruhannya ialah 38 surah. Baiklah. Sekarang ini kita lihat, ini ada suasana ketika saringan peserta dilaksanakan. Kita buat di Dewan SK Tamirat kerana kita punya peserta tadi ramai, 48. Kita buat stesen-stesen dia, dan saringan ini dibuat ataupun dilaksanakan oleh guru pendidikan Islam dan juga guru-guru kafah. Kita perlu bantuan guru-guru kafah ini kerana murid terlalu ramai. Dan format dia adalah kita guru-guru ini perlu mendengar semua surah yang telah ditetapkan. Kalau tadi saringan 1 ada 7 surah, maksudnya guru ini akan mendengar atau akan tasmik 7 surah. Kalau ada 15 surah, 15 surah lah guru tersebut perlu tasmik, kerana kita nak pastikan murid ini betul-betul menghafal surah yang kita dah tetapkan. Kita tak nak tebuk. Okey, dan kita ketika inilah kita dapat lihat bagaimana ibu bapa memberi sokongan moral dan motivasi kepada anak masing-masing. Datang bersama-sama dengan anak ke Dewan SK Tamirat, duduk dekat tepi-tepi Dewan. Sebab apa? Sebab nak membantu anak ni, membimbing anak menghafal sebelum mereka dipanggil ke stesen-stesen yang telah ditetapkan. Dan bila kita membuat saringan, ibu bapa pun bersama-sama dengan anak, semak bacaan anak supaya mereka ni tahulah kan, sebab anak-anak mereka ini menghafal bersama dengan mereka. Jadi dia nak tahu potensi anak-anak mereka setakat hari saringan. Dan bagi meningkatkan motivasi murid-murid yang berjaya ke layak ke saringan seterusnya, kita di pihak sekolah kita akan memberi satu kad, kita namakan kad kelayakan HF. Jadi kad-kad ini kita akan bagi kepada mereka yang layak ke saringan berikutnya sebagai satu penghargaan. Kita bagi dekat Dewan. Semasa perhimpunan, guru besar akan bagikan kad-kad ini kepada murid. Kita memang buat macam tu bertujuan lah. Tujuannya untuk motivasi pula murid-murid lain yang tidak berjaya ke saringan berikutnya, dan juga kita mahu memotivasi murid-murid yang tak join program HF ini. So kita nak tahun depan mereka akan join. Dia satu promosi sebenarnya. Kita buat macam ni sebab tadi saya dah maklumkan kita nak benda ni kita nak brandingkan ni lah supaya kita kenal HF itu apa. Baiklah.
Tindakan kita yang kelima ialah kita melaksanakan pertandingan HAF ini, pertandingan akhir HAF. Formatnya seperti format pertandingan hafazan biasa, dan kita jemput juri-juri yang ada di Kampung Tambirat itu daripada guru agama. Kita juga jemput kori daripada kampung lain untuk mengelakkan bias. Biasalah kalau duduk di kampung, kebanyakan yang di kampung tu semua saudara mara kan, jadi kita nak mengelakkanlah perkara-perkara tersebut, dan kita panggil mereka buat dekat dalam dewan. Kita hias dewan cantik-cantik sebab kita nak bagi pengalaman sebenar bagaimana pertandingan hafazan dilaksanakan kepada murid ini. Jadi yang kita jemput semua ibu bapa yang join program HAF ini 48 tadi, kita jemput semua walaupun mereka tak layak ke pusingan akhir, tapi kita jemput supaya mereka nampak dan tahun depan mereka akan usaha lagi. Okey, kemudian kita jemput AJK Masjid, AJK Surau, AJK PIBG, habis semua AJK kita jemput, pegawai PPD, kita jemput mereka-mereka ini sebab kita nak mereka ni bersama-sama untuk memeriahkan majlis. Kita nak mereka menghargai, mengiktiraf murid-murid ini kan yang dah penat menghafal, dan kita perlu wujudkan persekitaran ini untuk mengekalkan motivasi dan minat murid dalam hafazan supaya murid tahu, oh okey, macam inilah pengalaman mereka dalam hafazan, oh bestnya masuk hafazan kan. Kita mahukan motivasi mereka itu terus meningkat. Baiklah, tindakan kita yang keenam ialah melaksanakan kem tahfiz hikmah. Kalau kita ingat tadi, program akhir HAF ini sudah berada di hujung tahun pada bulan 10. Jadi kita dah mula risau sebab biasalah murid-murid ni kan, bila dah cuti nanti masuk je awal tahun, tahun baru, tak ingat dah apa yang mereka hafal. Kita nak mengelakkan benda ni sebab kalau mereka tak ingat, motivasi dia turun, dia tak nak join dan kita akan mengalami masalah yang sama. Jadi kita telah membuat perbincangan bersama dengan PIBG, bagaimana, apa tindakan kita, macam mana kita nak buat, dan hasil perbincangan kita akan membuat kerjasama bersama dengan satu NGO iaitu Hikmah. Kita jumpa dengan Hikmah, kita bagi tahu apa yang kita dah buat dan kita mintalah Hikmah bersama-sama dengan kita untuk terus membantu murid, dan akhirnya Hikmah bersetuju untuk laksanakan program, dan kita namakan program tersebut ialah Kem Tahfiz Hikmah yang kita buat pada cuti persekolahan akhir tahun. Bila sebut tentang cuti persekolahan akhir tahun, maksudnya ibu bapa sekali lagi lah berperanan untuk menghantar, untuk menguruskan anak-anak mereka masuk ke dalam Kem Tahfiz Hikmah ini. Baiklah, dalam kem tahfiz hikmah ini, di sinilah mereka diperkenalkan dengan pembelajaran bermakna. Kalau sebelum ini, program HAF ini, mereka sudah dapat pengetahuan. Okey, tetapi di kem tahfiz hikmah ini, pengetahuan mereka digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Sebab itu kita sebut tadi sebagai pembelajaran bermakna. Apa tidaknya, dalam kem tahfiz hikmah ini, murid-murid ini waktu solat berjemaah membaca surah-surah hafazan yang difokuskan lah ketika di sana kan. Dan mereka dah hafal dah surah ni. Jadi mereka menggunakan. Kemudian sesi tazkirah yang disampaikan oleh ustaz daripada hikmah ini pun berkisar tentang surah hafazan yang mereka dah hafal. Jadi kita nampak di situ kesinambungan daripada HAF. Baiklah, pada waktu aktiviti malam mereka mempelajari teknik hafalan baru. Kalau sebelum ini mungkin mereka hafal macam biasa, hafal sebut-sebut banyak kali kan. Tetapi di sana mereka diperkenalkan dengan teknik hafalan baru yang mana mereka menghafal surah, kemudian hafal juga maksud surah. Jadi dia dapat dua terus di situ. Ayat Quran pun dia dapat, maksudnya pun dia dapat. Okey, dan seterusnya pada waktu petang ketika ada sesi gamifikasi pun masih lagi berkisar tentang surah hafazan. Jadi mereka menggunakan 100% surah-surah hafazan yang mereka hafal itu dalam kehidupan mereka di sana.
pada hari terakhir mereka berada di Kem Tahfiz Hikmah buat persembahan hafazan semasa majlis penutupan, dan alhamdulillah program Kem Tahfiz Hikmah ini telah mendapat liputan akhbar di Sarawak, menceritakan tentang bagaimana ianya berlaku, bagaimana ianya dilaksanakan kan, dan program ini merupakan program jalinan antara Musalla Al-Fatih SK Tamirat, PIBG SK Tamirat, Masjid Darul Rahmah SK Tamirat, Hikmah, dan kita juga ada individu-individu lain lah yang sama-sama dalam melaksanakan ataupun membantu program ini. Baiklah, dari segi pemerhatian ataupun penilaian, kita dapat lihat program selama 10 bulan ini, daripada Mac hingga Disember, kita dapati motivasi murid meningkat. Ia didorong kepada 4 perkara. Pertama, suasana persekitaran yang positif. Kita sudah mewujudkan suasana persekitaran ini. Kita sudah mewujudkan persekitaran iaitu program HF ini. Di rumah mereka menghafal, kemudian mereka melalui saringan dan pertandingan akhir, kemudian masuk lagi Kem Tahfiz Hikmah. Okey, yang kedua, mereka juga mendapat sokongan moral daripada ibu bapa. Ketiga, kita dapat melihat bagaimana komitmen dan perhatian daripada ibu bapa mereka sendiri. Dan yang keempat, semestinya ialah hadiah galakan. Dan kerjasama antara pihak sekolah dengan ibu bapa dan pemegang taruh semua ini sangat-sangat membantu dalam meningkatkan dan mengekalkan tahap motivasi minat murid dalam hafazan. Dari segi refleksi kajian, kajian ini sebenarnya telah berjaya untuk mencapai objektifnya. Kalau kita ingat tadi, kita ada objektif umum dan juga objektif khusus. Objektif umum kita nak capai 6 aspirasi murid. Kita dapat capai 6 aspirasi murid ini. Objektif khusus, kita mahu meningkatkan motivasi murid. Sudah ditunjukkan bagaimana motivasi murid meningkat. Kita mahu mewujudkan persekitaran yang baik, dan kita dapat lihat melalui program HF ini. Kemudian kita mahu pelibatan ibu bapa, dan kita telah mencapai pelibatan ibu bapa ini. Boleh dikatakan 100% komitmen ibu bapa dalam program HF ini. Dan kami sedar yang sebenarnya isu ini berlaku adalah disebabkan kegagalan kami dari segi merancang. Kita merancang tetapi tidak menepati sasaran. Kita merancang tetapi ianya hanya satu program jangka masa pendek, dan sepatutnya ia berlaku dalam tempoh jangka masa panjang, kerana hafazan ini dia bukan sesuatu benda yang mudah, dia satu benda yang agak sukar. Dan di sini kita dapat lihat bagaimana connecting the dots itu berlaku. Kita menyediakan persekitaran, kita ada kerjasama daripada komuniti, dan secara umumnya kita dapat lihat sebenarnya matlamat kajian ini dia lebih kurang sebenarnya sama dengan apa yang dihasratkan oleh TS25 itu sendirilah. So TS25 mahukan guru berkualiti, mahukan ada persekitaran pembelajaran yang positif, mahukan pelibatan komuniti, yang mana akhir sekali adalah untuk kemajuan murid dan juga sekolah berkualiti. Impak daripada kajian ini, yang pertama sekali ialah kita di sekolah sudah mempunyai ramai calon untuk menyertai pertandingan hafazan peringkat daerah. Kita akan hantar pemenang daripada kategori 3 untuk wakil sekolah ke pertandingan peringkat daerah, dan bagi peserta yang menang kategori 1, kategori 2, mereka ini akan menjadi wakil sekolah untuk pertandingan-pertandingan bagi sekolah-sekolah yang berhampiran kami lah, yang ada jemput untuk buat pertandingan hafazan. So kita join. Kita tidak target menang, kita mahu pelibatan murid supaya mereka ni ada pengalaman. Dan kita dapat lihat impaknya ialah murid yang berada dalam kategori 2, darjah 4, dia masuk pertandingan hafazan ini peringkat daerah, dia dapat nombor 3. Kemudian tahun berikutnya dia mendapat tempat yang kedua. Masa itu dia sudah kategori 3, iaitu dia dah darjah 5, so dia masuk kategori 3, dia dapat tempat kedua. Jadi kita nampaklah perkembangan, kita nampak bermula daripada itu SK Tamirat dia dah mula menghantar wakil. Dan yang akhir sekali ialah peserta HF dari tahun 6, kita ada peserta kita ni yang berjaya masuk ke sekolah SBP.
ada juga yang ditawarkan sekolah ulul albab atas kejayaan menjawab soalan hafazan semasa temu duga. Itu satu bonus kepada mereka. Sebenarnya kita hanya menyediakan ruang ataupun persekitaran program untuk hafazan dan mereka memanfaatkannya, dan akhirnya mereka dapatlah ke SBP dan juga sekolah albab. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang boleh diambil, boleh ambil. Semoga ia bermanfaat.